Assalamualaikum. Alkisahnya, satu hari saya pergi perpustakaan UMP. Tiba-tiba ternampak buku ni. Saya pun pinjam dan baca. Sebab tajuk dia 1 jam an hour to live, an hour to love. 1 jam hidup, 1 jam menyintai. Ditulis oleh Richard Carlson dan isterinya Christine Carlson. So kenapa saya baca buku ni? Sebab satu dia nipis je, and then saya pun nak bacaan yang cepat, tapi tajuk dia menarik kerana dia bercerita tentang sekiranya kita hidup lagi 1 jam dan kita boleh call seorang je, siapa kita nak call? Dan bila kita dah ada jawapan, kenapa kita tak buat panggilan tu sekarang? So menarik. So saya pun pinjam, dan baca. Sekejap je bacaan ni, 1 jam pun boleh habis. So rupa-rupanya saya pun tak kenal penulis Richard Carlson ni. Rupanya Richard Carlson ni telah meninggal dunia. Dia sakit, paru-paru dia ada masalah, jantung dia ada masalah, cardiac arrest, something like that. So dia meninggal dalam kapal terbang. Jadi Richard Carlson ni sebelum ni dia telah tulis buku Jangan Mengeluh Dengan Perkara-perkara Kecil, kerana semua perkara adalah kecil. Buku tu famous lah. So dia meninggal dalam tahun 2006. Jadi isterinya yang tulis buku ni. Ada 2 nama. Kenapa ada 2 nama? Sebab separuh ditulis oleh suami dia, Mundiang, dan separuh lagi ditulis oleh isteri dia. Rupa-rupanya sebelum suaminya meninggal dunia, suaminya ada tulis satu surat yang tajuk dia 1 jam lagi hidup, dan apa nak buat dalam masa 1 jam sekiranya kita ada umur kita hanya tinggal 1 jam je lagi. Apa kita nak buat? So rupanya pada hari ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-18, kalau saya tak silap, si suami ni dia ada bagi surat pada isteri, hadiah yang paling berharga lah. Surat tentang jika saya hidup lagi 1 jam, siapa yang saya nak call? So of course lah dia akan bercerita. Dia kata, kalau kita ada 1 jam lagi, takkanlah kita nak call kawan kita suruh bayar hutang. Tapi tu ramai orang buat. Hidup dia hari-hari minta hutang sampai terbeban. Sedangkan hutang ni adalah satu pengalaman mengajar kita, janganlah bagi hutang kalau kita tak nak sakit kepala. Kalau dah bagi, tak payahlah fikir sangat, kan? Kalau orang Islam, kita boleh tuntut ke akhirat. Pasti akan dapat pahala, kan? Kerana orang yang berhutang tidak akan masuk syurga walaupun dia mati syahid, selagi dia tidak melunaskan hutangnya. So di akhirat dia akan kena bayar dengan pahala, kan? Dan kalau dia tak ada pahala, dia akan ambil dosa kita. Jadi orang Islam, kalau buat hutang selesai, kita tak perlu fikir orang tak nak bayar. Kita minta, dia tak nak bayar, sudah, teruskan. Sebab masa sangat berharga. Kalau orang bisnes, masa minta hutang, dia orang delete, dia orang gunakan masa tu untuk cari pendapatan baru. Tu je cara kita nak move on. So samalah juga, kan? Penulis buku ni beritahu, kalau ada 1 jam lagi, takkanlah kita nak minta hutang. Sama juga kalau kita ada best friend, takkanlah kita nak mengetih dengan best friend. Sebab dalam hidup kita ni, kalau kita ada orang-orang yang lebih penting daripada best friend. Friend penting, tapi ada yang lebih penting lagi, kan? Of course lah, kalau dalam agama kita, mak ayah kita, kan? Kalau macam saya dah tak ada mak ayah ni, isteri lah.
Kita akan spend dengan orang yang paling kita sayang. So dia tulis surat ni, kalau kita baca agak menyentuh perasaan lah. Surat daripada mendiang Richard Carlson ni. Okay, so tulisan dalam buku ni pun besar-besar, spacing dia pun besar, seronok membaca. Surat dia walaupun panjang, kita akan tersentuh dengan tulisan ni. Seolah-olah isterinya bagi tahu suaminya ni macam tahu dah nak mati dan bagi hadiah yang paling bahagia seumur hidup. Sebab bila suami dia meninggal, isterinya rasa macam hidup ni terlalu sedih lah. Kenapa diuji macam ni, kenapa hidup ni tidak adil. Dia dah buat banyak benda baik, tapi kenapa suaminya mati muda, anak dia pun ada anak perempuan lagi. Tapi surat ni telah menyelamatkan semangat isterinya untuk teruskan kehidupan. So chapter kedua buku, lepas surat tu, isterinya pula akan menulis tentang bagaimana si isteri ni survive bila suaminya dah tak ada. Bagaimana cinta menyelamatkan mereka. Jadi akhir buku, isterinya tanya kita, kalau kamu semua, anda semua ada 1 jam je hidup dan boleh call seorang je, siapa yang kamu nak call? Dah ada jawapan, kenapa tak call sekarang? Saya pernah juga buat ceramah penulisan buku. Sebelum ni saya tak baca lagi buku ni, tapi saya pernah guna konsep yang sama lah. Saya bagi tahu jika kita terapung dekat laut, kapal karam, kita seorang-seorang atas papan. Lepas tu kita dapat SMS 1 orang je. Siapa kita nak SMS? Saya selalu guna term ni dalam ceramah buku saya. And then ramailah orang jawab. Dia akan bagi tahu pada suami tersayang, saya sangat sayang kamu, ataupun pada ibunya, ataupun pada suaminya, pada anaknya. So apa-apa yang ditulis dalam SMS terakhir tu, saya kata jadikanlah penghargaan dekat muka surat pertama buku. Biasa buku kan ada penghargaan kan. Macam ni panjang lah dia punya penghargaan dia. So SMS terakhir tu dijadikan penghargaan dalam buku untuk semangat menulis. Sebab saya biasa bagi ceramah tentang penulisan. Jadi buku ni diakhiri dengan satu sajak, sajak yang bertajuk Tomorrow Never Comes. Okey, saya baca tapi dalam bahasa Melayu lah. Dia very English. Saya baca dalam bahasa Melayu. Saya translate direct. Sekiranya saya tahu esok tidak ada, maka saya akan peluk kamu waktu kamu tidur dan bisikkan ke telinga kamu bahawa saya sangat menyintai kamu. Saya akan peluk kamu erat-erat. Jika saya tahu inilah kali terakhir saya berjumpa dengan kamu, maka saya akan puji kamu depan-depan. Malahan saya akan rakam kata-kata kamu, perbuatan kamu untuk saya tengok sepanjang hari. Jika saya tahu esok tidak ada lagi, maka saya akan hentikan kamu sekejap dan bagi tahu I love you. Daripada setakat biarkan kamu tahu, tapi saya akan cakap I love you. Banyak juga saja ni. So jika janganlah tunggu esok, kerana esok belum tentu akan datang. Semua orang tua dan muda tidak ada jaminan untuk esok. Maka peluklah orang yang kamu sayang hari ini dan bisiklah telinga mereka betapa kamu sayangkan mereka. Dan minta maaflah hari ini. Take time to say I'm sorry, please forgive me, thank you, or it's okay. And if tomorrow never comes, you have no regret about today. Ditulis oleh Norma Cornet Marat. Okey. So itu sajalah ulasan buku ringkas. Terima kasih kerana menonton. Jadikan tabiat membaca amalan yang mulia. Assalamualaikum.